Bab datang menceritakan berkenaan dengan rukhsah, keharusan memakai pakaian warna merah bagi kaum lelaki. Haddatsana Hannadun qala akhbarana Absar bin al-Qasim an al-Ash'athi wa huwa ibn Siwar an Abi Ishaq عن جابر بن سمرة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان Riwayat daripada Jabir bin Samurah, dia kata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam mengembang bulan, malam cerah bulan, panggil Idhhiyan, Lailah Idhhiyan. Faja'altu anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku mula melihat, ja'altu ay syara'tu, aku mula melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ilal qamari, dan juga melihat kepada bulan, tengok Rasulullah dan tengok bulan, yang mana lebih indah, lebih cantik. Wa alaihi hullatun hamra, dan di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu pakai masa itu hullatun hamra, sepasang pakaian warna merah. Hullah maksudnya izarun waridaun. Izar, kain dengan rida, selendang, atas bawah, dua-dua warna merah. Faiza huwa indi ahsanu minal qamari, maka apabila aku melihat dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam lah di sisi aku ahsanu, lebih cantik, lebih tampan daripada bulan. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أشعث ورواه شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حمراء. حدثنا بذلك محمود بن غيلان قال أخبرنا وكيع حدثنا بذلك، maksudnya بذلك الحديث، حديث براء بن عازب kata رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حمراء. Tu hadis tu Mahmud bin Ghailan cerita. أخبرنا وكيع أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق وحدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق بهذا، dengan hadis ini. وفي الحديث كلام أكثر من هذا، dalam hadis ni, hadis Bara ni, kata-kata lebih banyak daripada ini. Maksudnya hadis tu tawil, panjang. Sa'altu Muhammadan faqultu lahu, aku tanya kepada Muhammad. Aku ni Imam Tirmizi. Imam Tirmizi kata, qala Abu Isa sa'altu Muhammadan faqultu lahu,
Saya tanya kepada Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, aku kata dia, hadis Abi Ishaq daripada Barak itu terlebih sahih ataupun hadis Jabir bin Samurah. Sekarang dua riwayat ada, satu daripada Ishaq, Abi Ishaq Anil Bara, satu lagi hadis Jabir bin Samurah. Hadisnya sama, sahabat lain-lain. Hadis mana terlebih sahih? Fara'a kilal hadisaini sahihan. Bila tanya, kelihatan dia nampak Imam Bukhari memandang kedua-dua hadis itu sahih. Wa fil babi 'anil Bara'i wa Abi Juhaifah. Babu ma jaa fi thawbil akhdari. Bab datang tentang pakaian hijau. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala akhbarana Abdul Rahman bin Mahdi qala akhbarana Ubaidullah bin Iyad bin Laqit an abihi an Abi Rimsata qala رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران. Burdan maksudnya dua pakaian bergaris hijau. Burdani akhbarani, dua pakaian bergaris hijau. Hadza hadithun hasanun gharibun la na'rifuhu illa min hadithi Ubaidillah ibn Iyad wa Abu Rimsat at-Taimi ismuhu Habib ibn Hayyan wa yuqalu ismuhu Rifa'at ibn Yasribih. Bab ma jaa fi thawbil aswad. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pakaian hitam. Haddatsana Ahmad bin Mani'in qala akhbarana Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah akhbarani Abi an Mus'ab bin Shaybata an Safiyyah binti Shaybata an Aisyah qalat kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zata ghadatin wa alaihi mirtun. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada suatu pagi, di atas tubuh badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sehelai kain, mirtun ay kisaun, min sya'rin aswadu, pakaian daripada bulu hitam. Min sya'rin aswadu. Hadza hadithun hasanun sahihun gharib. Babu ma jaa fi thawbil asfari. Bab berkenaan dengan pakaian warna kuning. Haddatsana Abd bin Humaid qala akhbarana Affan bin Muslim as-Saffar Abu Uthman قال أخبرنا عبد الله بن حسان أنه حدثته جدته صفية بنت عليبة ودحيبة بنت عليبة حدثناه عن كيلة بنت مخرمة وكانت ربيبتيها وقيلة جدة أبيهما أمه أنها قالت قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kami sampai tiba di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakaratil haditsa bitulihi. Kemudian ummihi itu menceritakan hadis dengan panjangnya. Hatta ja'a rajulun, sehingga
datang seorang lelaki wa qadir tafa'ati syamsu, sedang matahari dah naik tinggi. Faqala assalamu alayka ya Rasulullah. Lelaki itu kata, sejahtera ke atas engkau wahai Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, salamu alayka assalamu wa rahmatullah wa alaihi, ta'ni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan di atasnya wa alaihi, alaika assalamu wa rahmatullahi wa alaihi, ay ala nabi, di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu wa alaika assalamu wa rahmatullah wa alaihi, dan di atas Nabi ada asmalu mulayyataini, kain selimut yang ada minyak kanata biza'faran, kedua-duanya ada minyak za'faran yang berwarna kuning. Wa qad nafadana, kami mengebaskan waqad nafadata, bukan nafadana, nafadata, nafadata maksudnya nas ay nasilu laun nusibghihima, maksudnya membekas kedua-duanya dengan za'faran, masih baki warna za'faran itu. Wa ma'ahu asibu usaibu nakhlatin, sedang di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada usaib nakhlah. Usaib jaridatun minan nakhl mustaqimatun daqiqatun, bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada lidi daripada pelepah kurma. Hadis qila la na'rifuhu illa min hadis Abdullah bin Hassan. Bab ma jaa fi karahiyat taza'fur, maksudnya memakai za'faran wal khuluq, dan minyak harum. Khuluq ni minyak harum dibuat daripada za'faran juga lirijali, kaum lelaki guna, itu makruh, tidak digalak. Hadatsana Qutaibah qala akhbarana Hammad bin Zaid wa hadatsana Ishaq bin Mansur qala akhbarana Abdurrahman bin Mahdi عن حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
Anit taza'furi lirrijali. Taza'fur maksudnya isti'maluz za'faran fi sawbi wal badani. Guna za'faran di pakaian dan tubuh badan. Wal hadithu dalilun li Abi Hanifah wa Syafi'i wa man tabi'ahuma fi tahrimi isti'mali rajuli za'farana fi thawbihi wa badanihi. Hadis menjadi dalil Nabi SAW larang lelaki memakai pakaian berlama za'faran. Jadi daripada hadis ni Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengharamkan lelaki menggunakan za'faran di pakaian dan di tubuh badan tu. Ada riwayat daripada Abu Musa al-Asy'ari, la yaqbalu Allahu salata rajulin fi jasadihi syai'um min khuluq. Tidak diterima semayang di sisi Allah semayang seorang lelaki di tubuh badannya ada sesuatu daripada khuluq. Khuluq ni minyak harum dibuat daripada zaitun tu. Kaum lelaki dilarang. Jadi ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat di pakaian Abdurrahman bin Auf kesan kuning. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila tanya dia jawab dia baru kahwin, kesan daripada pergaulan di kahwin itulah kesan ni ada. Jadi hadisnya larang memakai za'faran bagi kaum lelaki. Abu Abdurrahman bin Auf-nya ada nampak di pakaian dia warna za'faran. Jadi muhaddisin selaraskan hadis Abdurrahman bin Auf ketika kahwin tu dengan hadis larang daripada kaum lelaki memakai sufrah kuning, apa nama, khuluq dan sebagainya. Jadi kesan dapati di pakaian Abdurrahman bin Auf tu bukan dia yang pakai, itu warna tu lekat daripada wanita dia kahwin tu. Dia pakai pakaian apa nama warna za'faran tu lekat di tubuh apa nama di pakaian Abdurrahman tu. Jadi maknanya Abdurrahman tidak pakai. Jadi dengan apa nama melaraskan riwayat tu, tidak boleh kata Abdurrahman bin Auf ni amalan dia bercanggah dengan larangan Rasulullah ni, tidak macam tu. Hadza hadisun hasanun sahihun wa rawa Syu'batu hadzal haditsa an Ismail ibn Ulayyah an Abdul Aziz ibn Suhaib an Anas أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر. حدثنا بذلك عبد الله بن
عبد الرحمن قال أخبرنا آدم عن شعبة قال ومعنى كراهية التزعفر للرجال أن يتزعفر الرجل. Maksud larang memakai za'faran bagi kaum lelaki ini, larang daripada kaum lelaki itu sendiri pakai za'faran tu. Yani ayatatayyaba bihi, maksudnya lelaki itu mewangikan badan pakaian dengan za'faran tu, itulah dilarang. Haddatsana Mahmud bin Ghailan قال أخبرنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن عطاء بن السائب قال سمعت أبا حفص بن عمر يحدث عن يعلى بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا متخلقا. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang lelaki mutakhallik, maksudnya mataliyan bil khuluq, camar, wangian daripada za'faran. Qala idhab faghsilhu, Nabi SAW suruh dia basuh. Summa ighsilhu summa la ta'ud. Kemudian Nabi SAW suruh basuh lagi. Jadi dalam riwayat lain disebut sampai 3 kali suruh basuh. Kemudian barulah Nabi SAW bersabda, la ta'ud. Maksudnya, la tarji' ila istimalihi ila istimalihi. Jangan kau kembali menggunakan khuluq itu sekali lagi semula. Kerana khuluq ni tidak layak dengan kaum lelaki. Summa la ta'ud ay la tarji' ila istimalihi fa innahu la yaliqu bil rijali. Hadha hadithun hasanun wa qad ikhtalafa ba'duhum fi hadha al-isnad عن عطاء بن السائب قال علي قال يحيى بن سعيد علي بن علي المديني يحيى بن سعيد القطان من سمع عطاء بن السائب قديما sesiapa mendengar hadis daripada Atha' bin Sa'ib qadiman, sebelum, qadim ni lama, dulu, fasama'uhu sahihun, sama' dia dengarnya hadis tu kira sahih, boleh terima. وسماع شعبة وسفيان من عطاء بن السائب صحيح. Syu'bah dan Sufyan Sauri dengar hadis daripada Atha' bin Sa'ib, itu kira betul. Illa hadithaini an Atha' bin Sa'ib an Zadana
kecuali dua hadis tidak sahih yang datang riwayat daripada Atha bin Sa'ib daripada Zazan tu. Qala Syu'batu sami'tuha minhu bi akhiratin, aku dengar hadis daripadanya, kata Zazan, bi akhiratin ay fi akhir umrihi, pada akhir umurnya, dah tua dah bau. Aku dengar hadis suyuk, qalu inna Atha ibn Sa'ib kana fi akhir umrihi, dikatakan orang kritik katanya Atha bin Sa'ib ni pada akhir umur dia qad sa'a hifzuhu, ingatan dia jadi tidak indah. وفي الباب عن عمار وابي موسى وانس باب ما جاء في كراهية الحرير والديباج. Harir, sutra, dibaj ni wa dibaju naw'um minhu. Dibaj ni sejenis daripada harir tu. حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق حدثني عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثني مولى أسماء عن ابن عمر قال سمعت عمر يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. Sesiapa memakai sutra di dunia, dia tidak akan dapat memakai sutra di akhirat. Sutra di akhirat ni ada di mana? Dalam syurga. Maksudnya tidak akan dibenarkan masuk syurga. Jadi hadis-hadis seperti itu tidak dapat masuk syurga dan lain-lain, ada ugutan begitu. Itu bermakna orang melakukan kesilapan tu, yang larang tu, dia akan disoal siasat. Kalau salah, kira dosa, Allah akan masukkan neraka, kemudian akan keluar daripada neraka itu masuk syurga. Jadi itu tidak ambil maksud iaitu langsung tak boleh masuk syurga, tidak. وفي الباب عن علي وحذيفة وأنس وغير واحد قد ذكرناه في كتاب اللباس. هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه أي من غير طريق واحد
min ghairi wajhin ay min ghairi tariqin wahidin bal min tariqin adidah. Bahkan dia datang dengan banyak tarik daripada Umar Maula Asma' binati Abi Bakr as-Siddiq ismuhu Abdullah. Maula Asma' binti Abi Bakr, Maula nama dia tu Abdullah, wa yukna Aba Umar, kunyah dia Abu Umar. Maka rawa anhu Atha bin Atha ibn Rabahin wa Amr ibn Dinar. Orang riwayat daripada dia ni siapa? Riwayat daripada dia tu Maula Asma' tu. Nama Abdullah tadi daripada dia. Atha bin Rabah, Amr bin Dinar ambil riwayat. Babun haddathana Qutaibatu qala akhbarana Laysu an ibni Abi Mulaikata anil Miswar ibni Makhramata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qasama aqbiyatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam aql bisah, maksudnya baju luar, baju di luar, panggil aql biyah. Aqbiyah maksudnya aqbiyatan min dibaj, baju luas dibuat daripada sutra. Qasama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bahagi, maksudnya qasama aqbiyatan fi nasim min ashabihi, bahagi di kalangan sahabat. Walam yu'ti makhramatan syai'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberi apa-apa kepada Makhramah tu. Miswar bin Makhramah tu sahabat Nabi. Faqala Makhramah tu, Makhramah kata, ya bunayya intaliq bina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Makhramah kata, ya bunayya, wahai anakku, pergilah kepada Rasulullah SAW bersama dengan kami. Qala falan fantalaqtu ma'ahu, aku kata, aku berjalan bersama dengan dia. Qala udkhul fad'uhu li, jadi kata fantalaqtu ma'ahu, aku berjalan bersama dengan dia. Qala udkhul fad'uhu li, dia kata masuklah, minta daripada Rasulullah SAW untuk aku. Fada'utuhu lahu,
Aku minta di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dia makhramah, untuk makhramah. Akhrajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ketika itu di atasnya wa alaihi, di atas badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qaba'um minha. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar di atas badannya ada qaba', macam selendang juga ada di atas badan Rasulullah SAW. Qala khabba'tu laka hadha, aku membunyikan ini, qaba' ni, benda ni bagi engkau. Qala anazara ilaihi faqala radhiya makhramah. Dia tengok pada nya, makhramah rida, setuju. Ketika mula asama aqbiyah tu, ketika tu tak bagi makhramah. Kemudian barulah Nabi SAW bagi qaba' tu. Barulah radhiya makhramah. Makhramah pun rida, setuju. Sebelum ni dia tak dapat, bila dapat dia setuju. Hada hadithun hasanun sahihun wa banu Abi Mulaikah ismuhu Abdullah ibn Ubaidillah ibn Abi Mulaikah. Babu ma jaa inna Allaha yuhibbu an yura atharu ni'matihi ala 'abdihi. Bab datang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai bahawa kesan nikmatnya dizahirkan, diterbitkan kesan nikmat yang ada di atas hamba dia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai diperlihatkan kesan nikmat dia yang ada di atas hambanya. Kesan nikmat ni ihsan daripada Allah Subhanahu wa taala itu
faman syakaraha izharuha wa man kafara annaha kitmanuha. Menzahirkan nikmat maksudnya mensyukuri nikmat. Sembunyikan nikmat tu kira kufran. Kufran maksudnya kufranun nikmat. Wa kadzalikal ulama'u yazharu ilmuhum liyastafidan nasa minhum. Jadi daripada maksud hadis itu, maksud hadisnya Allah Subhanahu wa taala suka diperlihatkan, dizahirkan kesan nikmat dia atas hambanya. Jadi daripada situ petikan daripada hadis ulama kata, ulama juga baik menzahirkan ilmu dia supaya orang ramai dapat mengambil manfaat daripada ulama itu. Ulama menzahirkan nikmat ni macam mana? Maksudnya menzahirkan ilmu dia. Tunjuk pandailah. Kalau bagi tahu aku ni alim, gitu ke? Macam mana? Menzahirkan ilmu tu. Maksudnya, kalaulah seseorang alim, contohnya dia sampai di satu tempat, itu bukan tempat dia, tempat orang, dia sampai pergi, orang tak kenal dia, tak tahu, dia ni alim. Dia pula tawaduk, contohnya, dia diam, tak bagi nampak kealiman dia. Kalau bagi nampak kealiman dia, dia takut, dia ni riak ke, dia. Nah itu, kira salah cara dia tu. Kalau duduk dengan cara tu, ilmu ada pada diri dia tu, tidak manfaat kepada orang ramai. Jadi ketika tu orang alim perlu zahirkan ilmu dia, maknanya boleh dia bagi tahu orang, aku ni bagian ni, bidang ni dah belajar, boleh aku nak mengajar. Siapa nak mai belajar boleh, contohnya dia zahirkan keadaan dia. Jadi orang ramai baru tahu, oh dia ni alim, boleh kita menghadap dia, belajar dengan dia. Orang akan datang kepada dia. Perlahan-lahan orang tahu, dia boleh sampaikan ilmu kepada orang ramai. Jadi ilmu dah belajar ni, dia ada manfaat dengan cara tu, nyampai balik kepada orang lain, pakar-pakar beramal, begitu. Jadi orang alim ketika tu, dia bagi orang nampak dia ni ada ilmu ni, itu dikira menzahirkan nikmat Allah. Jadi masa alim tu cakap, memang dia ikhlas, semata-mata nak cari keridaan Allah, nak sampaikan ilmu kepada umat Rasulullah. Niat dia memang begitu. Dalam keadaan dia zahirkan ilmu dia dengan cara itu,
kira dia ni menzahirkan nikmat. Wa fil babi an Abil Ahwasi an abihi wa Imran ibn Husain wa ibn Mas'ud hadza haditsun hasanun. Babu ma jaa fil khuffil aswadi. Bab datang berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai khuf, sepasang stocking dibuat daripada kulit. Hadatsana Hannadun qala akhbarana Waqi'un an Dalham ibn Salih an Hujair ibn Abdullah an ibn Buraidah an abihi anna Najashiyya ahda lin Nabiy sallallahu alaihi wasallam khuffaini aswadaini sazajaini ay ghairu manqush. Sazajaini ghairu manqushaini. Maksudnya sazajaini biasa, tidak ada lukisan. Dua khuf yang berwarna hitam yang tidak ada lukisan atas khuf tu. Summa tawadda'a wa masaha alaihima. Halabisahuma Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai dua tu. Najasyi hadiahkan itu pakai. Summa tawadda'a wa masaha alaihima. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu dan masah di atas dua khuf tu. Hadza haditsun hasanun innama na'rifuhu min hadits Dalhama wa rawahu ay rawa hadzal hadits Muhammad bin Rabi'ah an Dalhama. Babu ma jaa fi an-nahyi an natfi asy-syayb. Natfu asy-syayb, mencabut uban. Haddatsana Harun bin Ishaq al-Hamdani qala akhbarana 'Abdatu am Muhammad bin Ishaq an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشيب وقال إنه نور المسلم. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam larang daripada mencabut bulu uban. Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu nurul muslim, sesungguhnya uban itu cahaya bagi orang Islam. Hadza haditsun hasan. وقد رواه أي روى هذا الحديث عبد الرحمن بن الحارث وغير واحد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. Sanadnya hadis ni hadis hasan. Apa dah? InsyaAllah tersambung. Annal mustasyara mu'tamanun, di situ sambung.
Wallahu a'lam.